الحمد لله القائل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala tegah larangannya. Semoga Allah redha memandang kita dengan pandangan rahmah dan keampunannya. Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, hayatilah khutbah yang bertajuk Biarkan Luncai Terjun dengan Labu-labunya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, dunia Islam sentiasa diselubungi oleh ajaran-ajaran sesat dan bertentangan dengan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang telah lama bertapak dalam kalangan umat Islam di negara ini, antara lain seperti Al-Arqam atau Rufaqa, Syiah, Ahmadiyah, Qadiani, Milah Ibrahim, ajaran Ibnu Syahadah, Fikir Nafas, Islam Jamaah, Hizbut Tahrir dan lain-lain lagi. Sebahagian daripada ajaran-ajaran tersebut ada yang telah difatwakan kesesatannya oleh Majlis Agama Islam Selangor atau Majlis Agama Islam di negeri-negeri lain. Malangnya, segelintir orang awam masih tegar dengan pegangan sesat mereka secara sembunyi-sembunyi atau menyamar dalam jubah dan jenama yang lain. Di samping ajaran-ajaran tersebut, masih ada ajaran-ajaran sesat lain yang telah dapat dihidu oleh penguasa agama Islam negeri-negeri. Contohnya, ajaran Kahar bin Ahmad, Tarikat Naqsyabandiyah, Qadirun Yahya, Aurat Ismailiyah, ajaran hakikat, ajaran ilmu hakikat Hasan bin Junaid, Tarikat Samaniyah Ibrahim Bonjol, pemikiran liberalisme dan pluralisme agama, pembedahan batin dan lain-lain dalam senarai yang panjang. Hadirin sekalian, selalunya ajaran-ajaran sesat ini dikembangkan di bawah nama yang muluk-muluk seperti ilmu kebatinan, tentera Imam Mahdi, pemuda Al-Kahfi, pemuda Bani Tamim dan lain-lain lagi. Umat Islam boleh mengenal simptom-simptom awal ajaran yang meragukan itu. Antara ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia yang dinilai dari sudut kesesatan akidah, syariah dan akhlak mereka adalah seperti berikut. Yang pertama, menokok tambah perkataan Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin yang hak dalam kalimah syahadah. Kedua, menolak kalimah syahadah. Ketiga, solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja. Keempat, sembahyang 5 waktu adalah tidak wajib, memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kelima, golongan yang sesat ini akan menolak untuk berpuasa. Keenam, ada yang berpegang bahawa orang Islam tidak perlu mengerjakan ibadah haji ke Makkah. Ianya boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Pergi ke Mekah hanya untuk melihat kesan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang ketujuh, menghina peribadi dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-8, menolak ijma' ulama' dan qiyas. Ke-9,
memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Ke-10, tidak mempercayai hadis dan menganggap hadis hanyalah rekaan manusia yang dibuat selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-11, mendakwa ketua mereka sering berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat. Ke-12, menganggap orang lain selain pengikut kumpulan mereka adalah musyrikun dan kafirun, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. 13, selalunya orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini dan pengikutnya adalah terdiri dari orang yang langsung tiada asas pengetahuan agama. Sebahagian daripada mereka hanyalah guru silat, bomoh, perawat-perawat yang mendakwa sebagai rawatan Islam, juru motivasi yang mengadukkan perisai Islam dalam ceramah-ceramah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah faktor-faktor yang mendorong pengembangan ajaran-ajaran sesat ini? Sebahagiannya jawapan adalah seperti berikut. Yang pertama, ingin mendapat perhatian. Sifat ingin mendapat nama dan perhatian mendorong seseorang melakukan perbuatan yang aneh-aneh dan sembrono, asalkan menjadi terkenal dan dapat ramai pengikut, followers. Nabi SAW mengingatkan betapa bahayanya orang yang berperangai seperti itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinih." Tiadalah dua ekor serigala lapar yang memusnahkan sekumpulan kambing itu lebih berbahaya kepada agama jika dibandingkan dengan orang yang terlalu rakus kepada harta dunia dan cinta kepada kemahsyuran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, mendapat ajaran dari tangan-tangan tersembunyi, sama ada dari luar dan dalam. Ketiga, tidak mengambil ilmu dari sumber yang sah dan berautoriti. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Oleh itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Seterusnya, mengidap penyakit mental atau kecelaruan fikiran. Dalam hal ini, Allah SWT mengingatkan melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Seterusnya, menyendiri dan tidak bergaul dengan jemaah surau, masjid dan masyarakat. Orang yang seperti ini sangat mudah terpedaya dengan anasir-anasir yang menyeleweng. Ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu adalah umpama serigala kepada manusia, sama seperti serigala yang menangkap kambing yang terpisah. Oleh itu, jauhilah perpecahan dan kekallah bersama jamaah, orang ramai dan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar amanah dan kasih sayang Nabi kepada umatnya, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengingatkan kita tentang suasana gawat yang akan berlaku di akhir zaman. Sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan di mana para pendusta dibenarkan orang,
Sebaliknya orang-orang yang jujur didustakan. Seterusnya orang-orang yang culas dipercayai. Sedangkan orang-orang yang amanah dikhianati. Puak-puak ruwaibidah pula berbicara mengajar manusia. Seorang sahabat bertanya, siapakah ruwaibidah itu? Nabi SAW menjawab, ruwaibidah itu ialah orang dungu yang berlagak pandai mengenai urusan orang awam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyahut pesanan Nabi yang dikasihi ini, umat Islam wajiblah menjauhi ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan mengambil sikap biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Hadirin sekalian, menelusuri khutbah pada hari ini, marilah kita mengamati tausiah dan pengajarannya untuk dijadikan pedoman hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam wajib mempelajari dan berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa berganjak sedikit pun hingga ke akhir hayat. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih guru-guru yang murabbi dan bertauliah dalam mempelajari ilmu-ilmu agama supaya terhindar daripada virus penyesat mereka yang tidak bertanggungjawab dan tidak berautoriti. Ketiga, umat Islam hendaklah memilih guru yang benar-benar memahami bidang yang diajarinya supaya terhindar daripada pembohongan dan pemalsuan. Keempat, umat Islam janganlah terlalu gairah mencari populariti demi meraih ganjaran dunia dengan menyemburkan racun kesesatan yang bertopengkan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.